Hi guys, welcome back to Bulu Gadget. Ini adalah OnePlus 9. Baiklah, ini adalah pertama kali OnePlus buat collaboration dengan Hasselblad untuk enhancekan lagi lah dia punya quality camera ni. Tapi dekat video unboxing aku hari tu tentang OnePlus 9 ni, ramai juga yang komen yang diorang tak puas hati dekat dia punya quality camera ni. Yelah, diorang kata dah buat collaboration pun tapi hasil kamera masih sama lagi. Korang kena faham yang ini pertama kali OnePlus buat collaboration dengan Hasselblad. Dan untuk collaboration yang pertama ni, dia bukan lebih kepada hardware, tapi lebih kepada dia punya software je. Dan ini pandangan aku sendiri. Kalau kita tengok brand lain, such as Huawei dan juga Leica yang buat collaboration macam ni, pada tahun pertama diorang, taklah sukses mana pun. Even tahun kedua dan ketiga pun, biasa je. Sampailah tahun keempat yang mana dia keluarkan Huawei P30. Time tu baru aku rasa yang collaboration Huawei dan juga Leica memang padu gila lah. Even dekat DxO Mark pun, diorang always jadi yang tertinggi, always jadi top one lah. Dan untuk collaboration yang pertama ni, bagi aku taklah teruk mana pun dia punya kamera ni. Malahan aku rasa ini adalah kamera yang terbaik yang OnePlus pernah hasilkan. Dia ada 48 megapiksel untuk kamera utama dan 50 megapiksel untuk kamera ultra wide. Cuma ada satu kamera yang aku rasa OnePlus tak perlu letak pun, yang mana kamera black and white ni. Dan sejujurnya, aku tak pernah guna pun black and white ni. Aku rasa better diorang bagi kamera macro lens lah. Tapi walaupun dia orang tak ada macro lens, but still boleh ambil gambar makro menggunakan diorang punya software. Dan dia punya kamera makro tu still the best lah. Even dia proses gunakan dia punya software je. Baiklah, untuk kamera utama dia, bagi aku dah cukup cantik. Memang hasil sebuah phone flagship. Warna dia kali ni nampak lebih natural, true to life. Dan ini phone pertama Android yang aku guna yang dapat hasilkan warna yang true to life macam ni. Warna dia ni lebih kurang sama macam phone Apple hasilkan. Kira gambar OnePlus 9 ni dia tak over lah dari segi warna dia. Dan hasil dia sentiasa konsisten, tak kisah dari sudut apa pun, still dapat hasilkan gambar yang cantik. Kalau tengok ketajaman gambar pun cukup tajam, memang memuaskan lah dia punya sharpness tu. Dia punya bokeh pun dapat hasilkan bokeh yang sangat kemas. Kalau tengok bahagian rambut ni, dia dapat hasilkan bokeh yang baik. Dia tak ada kabur-kabur dekat part rambut tu. Dan kamera ultra wide 50 megapiksel dia pun sama. Memang susah nak jumpa distortion dekat dia punya kamera ultra wide ni. Dan dia punya hasil yang bagus ni pun sentiasa konsisten je. Untuk kamera night mode dia pun sama juga, tak ada apa nak dibualkan. Dia punya night mode ni dapat hasilkan gambar yang cantik lah, gambar yang terang dan detail dalam keadaan yang baik. Overall untuk kamera dia memang sangat memuaskan. Tapi dia punya kamera ni tiada OIS, Optical Image Stabilization. Sepatutnya lah phone flagship macam ni dan harga jualan yang agak tinggi macam ni, diorang dah wajib letak diorang punya OIS ni lah. Sebab dekat phone mid-range pun diorang dah start letak OIS dekat diorang punya kamera. Untuk ambil gambar memang tak ada masalah. Dia punya shutter speed tu cukup laju, tak rasa delay. Even dekat dia punya night mode yang memerlukan beberapa second tu pun, dia still dapat hasilkan gambar yang baik lah, gambar yang cantik. Dan kalau tengok dia punya video pun sebenarnya okey je. Dia still dapat hasilkan video yang stabil dengan bantuan EIS. Cuma kalau tiada OIS ni, dia punya video tu dia nampak crop sikit berbanding dengan phone yang ada OIS. Dia tak nampak luas lah dia punya video tu. Dia tak nampak wide sangat. Tapi kalau nak cakap pasal quality video, OnePlus 9 ni sebenarnya dia baik je daripada segi rakaman video. Baiklah, dekat OnePlus 9 ni, kalau tengok dia punya spesifikasi A to Z, memang dia gunakan yang paling latest lah, yang paling tinggi yang ada dekat pasaran. Cuma satu part yang aku rasa dia macam biasa je, yang mana dia punya design. Dekat OnePlus 9 ni, kalau pegang, yes, memang terasa dia punya premium tu. Tapi, dia punya design ni nampak macam phone yang biasa je lah. Macam phone mid-range je. Tambahan pula, dia punya rangka ni menggunakan material plastik. Tapi, warna Astra Black ni aku suka. Dia buatkan phone ni tak nampak kotor sangat bila tak ada casing. Kira dia punya fingerprint scanner ni tak nampak lah dia melekat sangat dekat phone ni. Dia still ada dia punya kotor-kotor fingerprint ni, tapi dia tak nampak sangat lah. Cuma yang aku tak faham kat sini, kenapa logo OnePlus ni dia lagi gelap dari warna phone ni. Kira logo dia ni susah nak nampak lah. Dia macam hidup segan mati tak mahu.
tiba. Even tulisan Hasselblad dekat dia punya kamera ni pun sama, susah nak nampak. Kena cari sudut yang sesuai baru kita boleh nampak dia punya tulisan ni. Dan design kamera dia pun lebih kurang sama macam OnePlus 8T, cuma lens kali ni dia nampak lebih besar lah, nampak lebih cantik. Beralih ke arah skrin dia, phone ni menggunakan spesifikasi skrin yang agak tinggi yang ada dekat pasaran, yang mana dia menggunakan 120Hz Fluid AMOLED, menyokong HDR10 dan resolusi 1080p. Ada benda yang jarang berlaku dekat phone flagship zaman sekarang ni, yang mana dia punya skrin ni menggunakan skrin yang jenis flat. Yalah, kalau tengok rata-rata phone flagship sekarang, hampir semua gunakan skrin yang curve. Dan skrin yang flat macam ni memang best lah kalau nak main game. Skrin dekat handphone ni pun kita rasa laju dan smooth je kalau nak scrolling tu. Warna yang dipaparkan pun cantik dan mempunyai akurasi warna yang bagus. Detail dia dah cukup memuaskan dan skrin ni mempunyai 1100 nits maximum brightness. Jadi brightness dekat phone ni dia okey je, cukup terang. Even dekat bawah matahari pun dia tak ada masalah. Dan fingerprint scanner in display dia ni pun sangat pantas dan accurate. Untuk performance dia pula, rasanya part ni tak perlu nak goreng sangat sebab apa yang OnePlus 9 gunakan ni memang dah sangat OP lah. Memang yang paling tinggi yang ada dekat pasaran. Snapdragon 888, 12GB RAM DDR5, 256GB UFS 3.1 dan Oxygen OS 11. Buatlah apa saja dekat phone ni, dia akan rasa smooth je. Untuk gaming pun kita boleh layan pada setting yang rata kanan. Dia punya grafik tu memang akan cun gila. Cuma kalau main game kat phone ni, dia akan rasa panas sikit. Tapi benda ni bukanlah satu dosa daripada OnePlus sebab kalau korang nak tahu, semua phone yang gunakan Snapdragon 888 akan hadapi isu yang samalah, which is isu panas. Tapi jangan risau sebab ianya tak akan jejaskan performance phone ni. Jadi performance dekat OnePlus 9 ni memang top notch lah. Dia punya performance ni antara yang terbaik yang ada dekat pasaran. Target down. Kill. Enemy down. No mercy. Killing spree for the blue team. Kalau korang tengah cari phone gaming tapi tak nak design yang gaming sangat, yelah, phone gaming sekarang kan penuh dengan RGB, penuh dengan design yang dynamic semua tu. Memang highly recommend lah untuk ambil OnePlus 9 ni. Cuma korang akan struggle sikit dekat dia punya bahagian bateri ni, yang mana dia punya bacaan screen on time ni cuma boleh dapat 5 hingga 6 jam je. Selalunya aku akan dapat 5 jam je. Dan bacaan SOT 5 jam ni bukanlah satu benda yang positif. Tapi jangan risau sebab kita dibekalkan dengan fast charging sekuat 65W. Jadi kalau nak charge bateri sebesar 4500 mAh ni, dari 1% sehingga 100%, ambil masa dalam 30 minit je. So kalau korang tengah push rank korang punya game tu dan bateri habis, bolehlah jadikan 30 minit tu masa untuk korang berehat. Dan nak cakap sikit pasal dia punya Oxygen OS. Kalau korang beli China Set ataupun China ROM, korang takkan dapat Oxygen OS macam ni, yang mana korang akan dapat Color OS. Tapi jangan risau sebab nak flash daripada Color OS ke Oxygen OS tu simple je, dia mudah je. Dan untuk Oxygen OS 11 ni memang best lah, dia rasa ringan dan smooth je. Walaupun dia punya customization ni agak berbeza sikit daripada sebelum ni, but still Oxygen OS ni masih jadi aku punya favourite selepas pure Android Google Pixel. Baiklah, yang terakhir tapi tak seberapa, dia punya speaker ni memang sangat sedap. Dia ada 2 stereo speaker, atas dan bawah. Dia punya bunyi tu memang cukup lantang lah, cukup sedap. Dan dia punya bass pun kedengaran sedap. Memang enjoy lah bila nak dengar lagu dan tengok movie. So guys, ini ada OnePlus 9 5G. Kalau tengok dia punya spesifikasi A to Z, dia adalah sebuah smartphone yang flagship, sebuah smartphone yang berkuasa tinggi. Tapi ada satu part yang aku rasa OnePlus dah start untuk wajib letaklah dekat phone baru dorang,
yang mana dia punya IP rating untuk waterproof ke ataupun dia punya dust proof. Yalah, sebab kalau tengok harga jualan sekarang ni diorang dah start makin meninggi. So kalau phone terkena air, harga mahal, lepas tu terkena air dan rosak, naya baik. So better OnePlus letak IP rating lah dekat phone baru diorang nanti. Dan kalau korang beli Malaysia set, beli dekat Malaysia Store lah, OnePlus 9 ni, korang akan dapat 2 tahun waranti daripada Malaysia punya OnePlus. So guys, nampaknya saja video untuk OnePlus 9. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bull Gadget. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.